أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. الحمد لله الذي هدى الإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم والعمل، واخرجنا من ظلمات الوهم والضل والجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلت وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla pada pagi yang mulia ini. Dengan izinnya diberi pilihan kepada kita dan kita telah memilih untuk berada dalam rumah Allah ini. Syukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi pinjaman untuk kita hidup. Allah beri pinjam lagi umur pada tuan-tuan dan puan-puan serta saya pada pagi ini. Allah bagi ruang, kesihatan dan juga masa yang lapang untuk kita berada dalam rumahnya. Dan bersyukur kerana pagi ini tuan-tuan dan puan-puan serta saya menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla dalam rumahnya. Dan kita boleh juga buat pilihan untuk kita solat di rumah kita masing-masing pagi ini, tapi kita pilih masjid untuk datang bersolat berjamaah. Dan pilihan itu adalah yang terbaik untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memilih kita lagi pada hari-hari yang mendatang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan usia kita dalam keberkatan umur, mentaati perintahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan tuan-tuan dan perempuan di kalangan hamba-hambanya yang salihin, yang muttaqin, yang siddiqin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengakhiri hidup kita di atas dunia ini seperti mana doa daripada imam tadi, bihusnul khatimah, dengan husnul khatimah, baik kesudahan kita insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, pagi ini cuti umum kan? Alhamdulillah. Jadi saya datang daripada Masjid Tanah Mungkin ada yang tak kenal lagi, tapi banyak yang dah kenal rasanya. Ini bukan kali pertama, dah berapa kali dah Tok Imam? Kalau tak boleh kira tu banyak kali lah. Tapi dah lama kita tak jumpa tuan-tuan puan-puan. Saya rasa dah lebih setahun kot. Tahun lepas 2019. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerana kekangan-kekangan dan kita doakan juga mudah-mudahan wabak penyakit COVID yang melanda dunia, bukan Malaysia ya, dunia, insya-Allah SWT segeralah jauhkan dan hilangkan. Walaupun tak sepenuhnya, harapan kita agar Malaysia Malaysia yang kita cintai ini Allah jauhkan daripada wabak penyakit itu. Allah hentikan.
Jadi alhamdulillah tuan-tuan perempuan dalam keadaan sihat. Pagi ni pun saya pun sihat juga. Cuma saya dijemput untuk kita berkongsi ilmu sikit pagi ni. Bukan tujuan nak mengajar pun. Saya kalau daripada rumah saya keluar nak pergi berkuliah atau berceramah, tak terlintas di hati untuk mengajar pun, tapi untuk sama-sama berkongsi ilmu, menyampaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang ada sedikit ilmu untuk disebarkan. Dan mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat keberkatan daripada majlis yang kita adakan, insya-Allah. Pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya berkongsi satu hadis, satu hadis Nabi SAW. Dan hadis ini tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam kitab hadis, ya. Antaranya kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, sebab hadis ini diriwayatkan oleh beliau, dan juga oleh kitab Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi dalam meriwayatkan hadis ini, di hujung hadis dia berkata, hadza hadithu hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan lagi sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita akan berkongsi hadis yang sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini, bumi yang kita tinggal ini, didiami atau dihuni oleh 4 jenis manusia ini, oleh 4 kumpulan manusia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin salah satu daripada kumpulan itu. Cuma nak tahu daripada kelas mana kita, ya? Daripada mana kelasnya kita ini. Di dunia ini manusia yang ramai ni, dah bilion orang ni, boleh dikelas pada 4 bahagian saja. Dan 4 bahagian itu kita mungkin termasuk di dalamnya. Baik, bahagian pertama. Bahagian pertama. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Iaitu satu golongan di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah anugerahkan harta dan juga ilmu. Allah anugerahkan harta dan ilmu. Ilmu ini dimasukkan ilmu agama, ilmu berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan Islam. Baik, yang pertama golongannya ada manusia yang kaya, yang ada harta, macam tuan-tuan dan puan-puan, dan yang ada ilmu macam tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan masuk dalam golongan ini. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang pertama ini, fahuwa yattaqi fihi rabbah, maka dengan hartanya, dengan ilmu agamanya, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bagaimana nak tunjukkan ketakwaan kepada Allah dengan hartanya, sebab ilmu itu dimanfaatkan olehnya. Contoh pagi ni tuan-tuan dan puan-puan umat Allah datang daripada rumah ke masjid, ya, Muhammad Khalil, Tun Khalil Yaakob ini, masjid yang indah, yang cantik ini. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan daripada jauh, ya, dan saya tak tahulah jauh mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan telah manfaatkan harta tuan-tuan dan puan-puan, telah manfaatkan ilmu tuan-tuan dan puan-puan, yang tuan-tuan puan-puan pelajari bahawa sesiapa sahaja yang datang daripada rumahnya dalam keadaan berwuduk ke masjid, ke rumah-rumah Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosanya dengan langkah kakinya ke rumah Allah itu, dan satu langkah lagi akan mengkifarat, akan menaikkan darjatnya dalam syurga. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan puan-puan dah belajar pun. Tuan-tuan puan-puan manfaatkan ilmu itu. Ma min 'abdin yatawadda fi baiti, siapa saja di kalangan hambanya yang berwuduk daripada rumahnya, summa madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia melangkah kaki keluar daripada rumahnya pergi ke rumah-rumah Allah, tujuannya untuk bersolat berjamaah, tujuannya juga untuk kita berada dalam majlis ilmu. Selain daripada bersolat, kanat khutuwatu yahdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu langkah yang tuan-tuan perempuan langkah tadi dengan kaki tuan-tuan dan perempuan untuk ke rumah Allah ni, masjid ini,
Allah gugurkan, Allah hapuskan dosa. Satu langkah. Kita pun tak pernah kira kan berapa langkah. Ya. Atau ada siapa yang kira tadi? Berapa langkah kaki dia datang masjid ni? Dia kata, ustaz kami tak jalan kaki, kami naik motor, kami naik kereta. Kalau kita andaikanlah dalam keadaan jauh itu kita berjalan, tak kiralah di mana pun, jauh mana pun, maka itulah langkah-langkah kaki tuan-tuan puan-puan akan dikira oleh Allah. Dan satu lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terfa'u darajatan, maka akan diangkat darjatlah di dalam syurga. Cuba bayangkan setiap hari tuan-tuan dan puan-puan 5 waktu kita bersolat. Setiap hari kita memenuhi masjid atau rumah-rumah Allah. Maka dengan ilmu yang tuan-tuan puan-puan dapat tu, ni hadis ni saya rasa ni bukan kali pertama tuan-tuan puan-puan dengar ni. Dah banyak kali dah, tapi tuan-tuan dan puan-puan manfaatkan ilmu itu. Dengan harta tuan-tuan dan puan-puan, tadi ada yang datang naik motor, harta, motor tu harta. Ada yang naik kenderaan, naik kereta, itu juga harta. Maka tuan-tuan puan-puan gunakan harta itu dengan ilmu tuan-tuan dan puan-puan untuk dimanfaatkannya, kerana untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Baik, dengan ilmu dan juga harta ini juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasallu fihi rahmah, maka dia gunakan untuk silah, menghubungkan silaturahim antara sesama se-Islam. Hubung silaturahim. Boleh bagi contoh kat saya? Dengan ilmu dan harta yang dapat menghubungkan silaturahim. Tuan Razak, sihat Alhamdulillah. Apa contoh dia? Dengan harta dan ilmu agama ini, tuan-tuan perempuan dapat hubungkan silaturahim yang mungkin silaturahim itu sudah hampir terputus. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah man qatar rahim, tak akan masuk syurga kalau kamu putuskan silaturahim. Tak akan masuk syurga kalau kamu putuskan silaturahim. Walaupun dalam keadaan seorang itu beribadat, dengan ibadat solatnya, dengan ibadat sedekahnya, tapi kalau dia putuskan silaturahim antara saudaranya yang se-Islam, apatah lagi kalau di kalangan keluarga yang terdekat, apatah lagi sekiranya silaturahim itu terputus antara anak-anak dan juga ibu dan ayahnya, Nabi kata tak masuk syurga. Baik. Apakah contohnya? Dengan harta dan juga ilmu yang Nabi sebut tadi, kumpulan yang pertama ini dia dapat menghubungkan silaturahim. Boleh bagi contoh? Sedekah, zakat. Masya Allah. Sebab itulah kalau tuan-tuan puan tanya saya kan, sedekah yang paling baik kita nak pergi kepada mana? Kita nak salurkan ke mana? Kita nak bagi pada siapa dulu? Lil quraba, iaitu pada ahli keluarga yang terdekat di kalangan fakir miskin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghubungkan silaturahim. Tujuannya untuk menghubungkan silah ar-rahim sebagai saudara se-Islam, sehingga akan terikat dengan persaudaraan Islam yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita boleh hubungkan silaturahim antara kita yang berada di negeri dengan satu negeri yang lain, yang berada di sebuah negara dan negara yang lain. Contohnya kan, pada musim hari raya korban, hari haji, ada orang nak buat korban, ya, nak sedekahkan daging korban itu daripada Malaysia ni, keluar daripada Malaysia, ya, dia orang Malaysia tapi dia nak sedekahkan korban ini, sedekah itu kepada masyarakat Islam yang berada di luar negara. Kat mana biasa orang buat kalau di luar negara ni? Kamboja umpamanya. Sahabat saya tu imam satu tak balik kan daripada Kamboja. Jadi ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita ini direntangi dengan ribuan kilometer, tetapi untuk kita menghubungkan silaturahim itu tidak ada halangannya dan tidak ada batasannya. Maka sedekah tadi telah menyampaikan silah kita kepada saudara se-Islam yang hidup dalam agama ini, bersyariat yang sama ini, di luar daripada negara kita, walaupun dipisahkan ribuan batu ataupun ratusan ribu kilometer. Orang yang gunakan ilmu agama dengan hartanya.
Lalu kata Nabi SAW, kumpulan ini juga bukan sekadar ia dapat menghubungkan silaturahim, tetapi wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dia tahu dengan ilmunya, dia tahu dengan hartanya, dia tahu ia ada hak, yang haknya itu terbatas dengan syariat, yang berkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang ada harta dengan ilmu agamanya, dia tahu bagaimana dia nak salurkan hartanya ke jalan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang ada ilmu dan ada harta ini, dia lebih memilih untuk bersedekah dan berzakat daripada dia mensia-siakan hartanya, ataupun dia memusnahkan hartanya, ataupun dia menggunakan hartanya ke jalan yang boleh mendatangkan dosa atau maksiat, ataupun orang yang menggunakan harta ini untuk menyekat jalan Islam. Maka orang yang ada ilmu dan harta ini, dia tak gunakan jalan itu sebab dia faham bahawa harta itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita pinjam je. Tuan-tuan perempuan sebutlah apa sahaja yang tuan-tuan sebut mengenai harta yang kita lihat dengan mata hari ini, semuanya adalah pinjaman, bukan kita punya pun. Harta yang kita miliki hari ini, rumah yang kita tinggal hari ini, kenderaan yang kita bawa hari ini juga hakikatnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah beri sumber rezeki, dengan sumber rezeki itu tuan-tuan perempuan boleh beli kenderaan, boleh beli rumah, boleh beli pakaian. Tuan-tuan perempuan pakai pakaian yang cantik indah hari ini, semuanya adalah milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan lihat apabila seorang itu nanti dijemput oleh Allah Azza wa Jalla di hari terakhirnya, maka apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Yang dia tidak bawa apa-apa pun sebenarnya, tuan-tuan perempuan. Dia bawa hanya imannya, dia bawa hanya akidahnya. Rumahnya ditinggalkan, kenderaannya walaupun banyak bagaimanapun ditinggalkan, isteri dan anak-anak juga ditinggalkan. Sekiranya istrinya meninggal dunia dulu daripada suaminya, maka ditinggalkan suami serta anak-anaknya. Apa yang dia bawa? Dia bawa hanya iman. Dia bawa hanya iman kepada Allah, kalau dia ada iman. Kalau tak ada iman, Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, ya, tidak berjayalah dia nanti di alam barzah sana. Maka itu pinjaman, ya. Hatta ruh yang ada pada badan kita, yang ada dalam jasad kita pada pagi ini juga adalah pinjaman. Kita tak pernah pun melihat dan menilai betapa hebatnya, ya, peranan ruh yang ada dalam diri kita masing-masing. Dengan sebab ada ruh inilah kita boleh bergerak dengan izin Allah. Dengan sebab ada ruh inilah kita boleh solat berjemaah pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan sebab ada ruh lah kita boleh pergi ke sana, pergi ke sini. Dengan sebab ruh juga kita boleh buat apa saja. Sedangkan ruh yang kita miliki adalah juga pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditakdirkan hari ini juga Allah ambil semula ruh itu, maka seorang itu akan pergilah ke Tuhan, kepada Tuhannya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala, ini kumpulan yang pertama ini kan, Nabi sebut apa? Fahuwa bi'afdhalil manazil, inilah golongan yang paling tinggi darjatnya. Afdal manazil, paling tinggi martabatnya. Orang yang ada harta dan ilmu agama, sehingga dia faham kedudukan harta itu di sisi agama. Dengan ilmu dan hartanya dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Di golongan pertama ini kemungkinan ada pada kita, ada pada tuan-tuan dan perempuan, ya, kaya dan ada ilmu. Ya, sebab itulah saya ingin ingatkan diri saya, diri tuan-tuan dan perempuan, ya, kita gunakanlah ruang yang Allah beri dalam kehidupan kita ini untuk kita isi setiap hari kalau dapat dengan ilmu-ilmu yang baharu, untuk meningkatkan kefahaman kita kepada agama ini. Pada masa yang sama untuk kita manfaatkan ilmu itu ke jalan Allah Azza wa Jalla setiap hari. Jangan putus walaupun satu hari. Macam pagi ni ada majlis ilmu, datanglah majlis ilmu walaupun jauh kita datang, ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya jauh bagaimanapun tak standing dengan usaha para sahabat dan juga golongan para ulama dahulu yang sanggup ribuan kilometer keluar daripada rumahnya kerana nak belajar suatu ilmu yang ada kaitannya dalam agama ini.
Contoh pagi ni saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala an. Abu Darda ni siapa? Sahabat Nabi. Baik, Abu Darda ni di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Madinah dia pergi ke Damsyik, Dimashq, ya, Syria. Tujuannya untuk mengambil ilmu daripada para ulama di sana. Baik, ketika dia sampai di Syria ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, daripada Madinah sehingga ke Syria, berapa jarak antara Madinah ke negara Syam? Dalam kilometer ni berapa kilometer? Tak pernah kira. Lebih kurang 1400 lebih, ya, lebih kurang 1400 kilometer lebih, plus minus lah. Baik, pada zaman tu tak ada kapal terbang, tak ada kapal terbang, ya. Tapi tuan-tuan puan-puan, walaupun tidak ada transport untuk sampai satu negara yang jauh ini, dengan semangatnya untuk dia belajar, walaupun dia dah ulama dah, dia dah alim dah, tapi nak belajar juga, sampai ke Dimashq ataupun ke Damsyik, kota Damsyik. Baik, bila dia sampai sana, maka ada di kalangan para ulama tabi'in. Ulama tabi'in ni yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Mereka hanya sempat berjumpa dengan sahabat saja. Baik, antaranya tuan-tuan dan puan-puan, diceritakan dalam suatu riwayat, Kasir ibni Qais. Kasir ibni Qais ini adalah tabi'in. Dia kata, kuntu jalisan inda Abi Darda fi Masjid Dimashq. Satu hari aku duduk bersama dengan Abu Darda dalam sebuah masjid di Damsyik, Dimashq. Fa'atahu rajulun, maka datang seorang lelaki. Dia tak sebut nama lelaki ni siapa. Ya, datang seorang lelaki ini nak jumpa dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Bila dia jumpa dengan Abu Darda, lelaki ni sebut. Dia kata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka min Madinah, Madinatul Rasul. Aku datang ni daripada Madinah juga, iaitu Madinatul Rasul, kerana nak jumpa dengan kau. Ni sahabat ni, dia tabi'in. Dia datang daripada Madinah juga. Dia dengar Abu Darda daripada Madinah berhijrah ke Dimashq atau Damsyik ataupun Syria. Maka dia datang daripada Madinah nak jumpa dengan Abu Darda. Lamma balaghani annaka haddatha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku tahu tersebar berita yang engkau ni salah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, ada dua orang contoh ni. Satu orang tabi'in, satu orang sahabat. Yang sahabat tadi datang ke Dimashq nak belajar juga, walaupun dia alim. Yang seorang lagi memang nak menuntut ilmu. Masya-Allah, ya. Lalu bila dia berkata demikian kepada Abu Darda radhiyallahu an, Abu Darda kata apa? Qala Abu Darda, ma jaa bika tijara. Kau datang ni bukan tujuan nak berniaga kan? Kau datang ke sini daripada Madinah ke Syam ni bukan tujuan nak berniaga kan? La, dia kata tak, bukan tujuan nak berniaga. Fama jaak bika ghair. Adakah kau datang ni dengan tujuan-tujuan yang lain daripada itu, selain daripada berniaga? Mungkin untuk urusan lain, mungkin juga untuk urusan nak jumpa kawan atau sebagainya. La, tak, aku bukan datang dengan tujuan itu. Jadi tuan-tuan puan-puan, faham Abu Darda radhiyallahu anhu, yang tabi'in ini, sahabat ini daripada Madinah datang ke Syria ribuan kilometer ini kerana apa? Kerana nak belajar menuntut ilmu daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang mungkin dia tak pernah dengar, mungkin Abu Darda ada riwayatnya dan disampaikan kepadanya. Lalu Abu Darda faham. Abu Darda radhiyallahu, dia kata apa? Qala Abu Darda, inni sami'tu Nabi SAW yaqul, sesungguhnya aku telah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi SAW bersabda. Tuan-tuan puan-puan, hadis ini adalah dalam riwayat Imam Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan lagi sahih. Baik, aku dengar Nabi SAW bersabda. Ini dia hadis dia.
Abu Darda nak sampaikan ilmu ni kepada sahabat itu tadi. Dia kata apa? Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadu ajnahataha litalibil ilmi ridan bima sana'a ila akhir hadis. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesiapa sahaja di kalangan umat aku yang mencari satu jalan atau menempuh satu jalan mencari ilmu agama ini. Tuan-tuan, perempuan, pagi ini, kalau kita bayangkan kita termasuk di kalangan itu, kita berusaha mencari satu jalan atau kita datang menempuh satu jalan mencari ilmu agama ini. Masuk dalam hadis ini. Kalau tuan-tuan perempuan cuba masukkan diri tuan-tuan perempuan dalam hadis ini, dan inilah realitinya, inilah kenyataannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan datang daripada rumah tempuh satu jalan. Cari jalan ni cari medium ilmu. Maksudnya cari medium ilmu. Di mana sahaja ada majlis-majlis yang berkaitan dengan majlis ini, maka tuan-tuan perempuan pergilah. Itu maksudnya salaka tariqan yaltamis fihi ilman. Pagi ni di masjid kita. Mungkin pagi ni juga ada kat masjid-masjid lain atau kat surau-surau yang berhampiran. Maka pergilah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalan tuan-tuan perempuan menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla. Ya, para ulama kan dalam memberikan pencerahan, disebut syarah hadis, berikan pencerahan pada hadis ini. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah siapa sahaja yang keluar daripada rumahnya kerana nak menuntut ilmu dan dia menempuh apa juga jalan minal asbab, antara asbab al-musila ilal jannah, yang boleh menyampaikannya ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla, maka dengan sebab mencari ilmu itulah tuan-tuan perempuan akan masuk dalam syurga. Korang datang belajar, katakan ilmu yang berkaitan dengan solat, ada ustaz mengajar tentang fiqh bab solat, itu satu ilmu untuk kita mengetahui ibadat solat yang kita lakukan hari ini adakah benar, adakah betul mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun datang belajar. Maka dengan sebab medium ilmu itu tadi, dan kita belajar tentang bagaimana nak solat dengan betul mengikut kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan solat yang benar itu tadi akan menyampaikan tuan-tuan dan perempuan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Itu maksud hadis tadi. Begitu juga kita kiaskan dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga kita kenal ibadat itu kena dengan ilmu yang kita pelajari, dan kita manfaatkan pula ilmu itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung hadis yang Abu Darda ni dengar ni, dia cerita kepada sahabat dia. Nabi sebut dalam hadis itu, sambung lagi, innal malaikata la tad'a ajnataha. Sesungguhnya wahai umatku, para malaikat itu dia meletakkan sayapnya. La tad'a ajnahataha li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu macam saya dan tuan-tuan dan perempuan. Ridhan bima sana'a, kerana para malaikat ini redha. Dia redha. Kalau malaikat redha, Allah telah redha. Malaikat ini tidak akan redha pada seseorang kalau tidak seseorang itu diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tandanya Allah redha. Bila Allah redha, maka Allah datangkan keredaan itu kepada para malaikat. Dan Nabi kata orang yang menuntut ilmu macam tuan-tuan dan perempuan ini mendapat keredaan daripada malaikat bima sana', dengan apa yang dibuat oleh mereka. Apa yang dibuat oleh kita? Kita sanggup keluar daripada rumah datang ke masjid waktu pagi begini kan susah nak sampai masjid, solat subuh berjemaah. Suatu perkara yang sukar dilakukan oleh sebahagian besar umat Islam. Tuan-tuan perempuan yakinlah, sebab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah subuh inilah yang ditinggalkan oleh golongan al-munafiqun. Golongan al-munafiqun lebih 300 orang lebih, yang dikatakan sahabat-sahabat Nabi sebenarnya mereka golongan munafik, dan mereka tinggalkan solat subuh berjemaah. Suatu keadaan dan situasi solat berjemaah yang paling sukar dalam kehidupan umat Islam adalah solat berjemaah waktu subuh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, dia sampai ke masjid ni dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke sini. Baik, Nabi sebut tadi sallallahu alaihi wasallam kata la tadha ajnahataha,
Para malaikat itu meletakkan sayapnya. Okey, maksud meletakkan sayap ini, Imam Al-Khattabi rahimahullah, seorang ulama mazhab Syafi'i, dia menjelaskan hadis ini, memberikan pencerahan yang kita sebut sebagai syarah hadis. Apakah maksudnya malaikat meletakkan sayap? Dia kata ada dua makna. Makna haqiqiyah dan makna majaziyah. Satu dari sudut makna hakikatnya, dari sudut zahir hadis, yakni para malaikat itu beserta jaa jinahataha, dia melebarkan sayap, menghamparkan sayapnya, sehingga kan penuntut ilmu ini ia berjalan di atas sayap para malaikat. Humila alai. Cuma kita ini lam nusyahiduhu, kita tak nampak. Kita tak nampak. Kalau Allah buka hijab mata saya, Allah buka hijab mata kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya, hari ni yang lihat kita banyak dalam FB kan. FB tu tengok kita secara fiziknya. Tapi kalau Allah buka hijab mata kita, sama ada kita dalam bentuk real ini ataupun dalam alam maya ni, dibuka hijab, dapat melihat para malaikat yang sedang menghamparkan sayapnya daripada rumah kita, keluar daripada rumah kita, berjalan di atas sayap malaikat. Ke mana? Fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Ke tempat itulah sayap itu dibentangkan sampailah ke masjid ini. Sampai ke masjid ini. Cuma lam nusyahid, kita tak dapat lihat, kata Imam Khattabi. Kalau kita dapat lihat, tuan-tuan puan-puan, saya rasa bukan ramai ni yang ada dalam masjid. 10 kali ganda mungkin yang akan datang ke masjid pagi ini, sebab mereka dapat melihat sayap malaikat itu, yang dengan kekuasaan Allah, Allah akan bawalah hamba-hambanya ini melalui medium sayap malaikat tadi, sehingga dia dapat sampai ke masjid. Kalau kita buat contoh dunia kan, seperti seorang yang ada darjat ya, mulia, dia berjalan di atas jalan, dan jalan itu dihamparkan kapet. Dihamparkan kapet untuk dia. Biasanya yang dapat kaedah ni, yang dapat cara ni sultan ya, raja je, atau menteri je pun. Tu pun kat dalam masjid ya, kalau dia masuk masjid daripada kapet luar tu je. Ini daripada rumah, katakanlah daripada rumah dihamparkan sejadah, kapet ke apa ke, berjalan atas tu. Ini tanda apa? Tanda nak dimuliakan orang ni. Baik, orang yang menuntut ilmu ini Allah muliakan lebih daripada itu lagi, lebih daripada kemuliaan yang manusia yang diberi pangkat kat dunia. Saya sebut tadi sultan atau rajanya atau menterinya, sehingga kan sayap malaikat itu makhluk Allah yang paling mulia tu malaikat, dihamparkan sayap dan dia datanglah, memudahkan untuk orang manusia tu datang ke masjid atau ke mana saja untuk menuntut ilmu. Kalau kita nampak, saya rasalah untuk diri saya nampak, saya akan cari saja majlis ilmu ni kalau dapat sepenuh hari saya. Sepenuh hari. Tak tahulah berapa kali kan. Sebab malaikat hamparkan sayap. Dan mulianya. Dan malaikat itu ridhan bima sunna, sebab dia redha kepada penuntut ilmu ni, sebab itu letakkan sayap dia, dihamparkan sayapnya. Ni yang pertama. Yang kedua, maksud adha la tadha ajnahataha, hamparkan sayap ini dari sudut majazi, dari sudut kiasan. Ya. Kata Imam Khattabi, para malaikat ini dia respect atau hormat penuntut ilmu ni, sehingga kan takufu ajnataha, sayapnya yang kembang tu dikucupkan. Tawaddu'an li talibil ilmi, kerana dia rasa tawaddu' dengan penuntut ilmu ni. Malaikat ni makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Bila dia lihat seseorang di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, di kalangan hamba Allah ni yang keluar daripada rumah nak menuntut ilmu, bila dia lihat orang ini, maka dia kucupkan sayapnya. Kenapa? Sebab dia nak muliakan orang tu, dan dia rendahkan diri dia. Sedangkan dia malaikat, dia rendahkan diri dia, sebab itu dia kucupkan sayapnya. Tu masuk masuk hadis tadi. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala, tanzilu, malaikat tentu pun turun, li sima'il ilmi, dan sama-sama berada dalam majlis ilmu. Sama-sama berada dalam majlis ilmu, li sima',
kerana nak dengar majlis ilmu. Pagi ni banyak malaikat daripada kita. Yang pagi ni kalau Allah buka hijab mata kita, kita dapat lihat malaikat. Setiap satu malaikat dia akan kucupkan sayap dia. Dikucupkan sayap dia. Dalam keadaan tawaduk dia pun tunduk melihat tuan-tuan dan perempuan yang sedang belajar. Pada masa yang sama dia duduk juga dalam majlis ilmu kerana dia menghormati ilmu itu, memuliakan ilmu itu. Yang kedua, yang ketiga, maksud tad'a ajnahataha, menghamparkan sayap ini ialah at-taysir fi talabil ilmi. Maka Allah mudahkan dengan bantuan malaikat, siapa sahaja di kalangan hamba-Nya yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan orang itu dengan bantuan malaikat dengan izin Allah sampai ke majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah tak datang ke masjid pagi ni? Mudah. Daripada jauh pun boleh datang. Saya daripada Masjid Tanah lagi saya ambil masa 15 minit. Tuan-tuan puan-puan, daripada Masjid Tanah tadi saya set jam 15 minit. Daripada Masjid Tanah ke sini. Kalau tuan-tuan puan-puan daripada sini pergi ke Masjid Tanah berapa lama? Lebih kurang juga kot. Ya. Tapi waktu ni pagi kan. Walaupun traffic light ada, tapi orang tak ada kan. Jadi fahamlah. Sampai juga cepat. Maksud saya, hadis tadi tu cerita tentang siapa? Abu Darda. Dan seorang tabi'in yang bersama Abu Darda namanya Katsir bin Qais, pun tabi'in juga. Kedua-dua orang ni daripada Madinah. Pergi ke mana? Ke Syria. Tujuan apa? Yang seorang tu alim nak belajar, yang seorang lagi memang nak menuntut ilmu, nak belajar. Contoh yang sama walaupun darjat yang berbeza. Allah mudahkan untuk Abu Darda, untuk Katsir bin Qais dan sahabatnya ini, walaupun daripada jauh ribuan kilometer, tapi Allah mudahkan. Sebab apa Allah mudahkan? Allah redha kepada orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan juga tuan-tuan puan-puan termasuk dalam golongan pertama ini yang saya sebut tadi. Allah anugerahkan ilmu dan harta bi afdalil manazil, maka itulah yang paling baik darjat manusia paling mulia hidup kat dunia ni. Izinkan saya sambung sikit lagi, nak berhenti berapa ni? 7.15. Tak ada bunyi teng tak ada kita SOP sebenarnya lepas kuliah subuh ni tak boleh lama ni ya. Tapi tak apa ya. Terikat juga SOP, tapi kita raih juga tuan-tuan dan perempuan. Saya sambung sikit lagi. Kalau tak habis pagi ni kita sambung pada ya hari-hari lain lah ya. Ada 4 kumpulan ni. Saya sebut mungkin pagi ni 2 juga. Baik, kumpulan yang kedua ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Iaitu satu golongan manusia di kalangan hamba Allah yang Allah beri ilmu agama kepadanya, tapi Allah tak bagi harta. Dia tak jadi orang kaya pun. Ya. Dia tak jadi millionaire pun, tak jadi jutawan, dia tak jadi billionaire pun, tetapi dia ada ilmu agama. Ya. Yang tadi billionaire, ya, yang ada harta banyak tu. Tuan-tuan perempuan tahu tak kalau kat Malaysia ni ada berapa orang billionaire? Tak tahu yang terkini tahun 2020 ada 50 orang billionaire kat Malaysia ni. 50 orang bilion, bukan million, billion, ribu juta. Tapi daripada 50 orang billionaire ini ya, yang ada harta ribu juta ringgit ni, 8 orang saja orang Islam. Tak ramai, 8 orang ya. Yang paling atas orang kafir. Siapa nama dia? Tan Sri apa? Dia yang paling atas. Raja gula Rabokok 52 bilion 52.5 bilion ringgit dia punya harta dia. Orang Islam ada 8 orang. Daripada 8 orang ini yang paling tinggi Tan Sri Mukhtar Bukhari, dia ada 5 bilion. Kita jangan tengok pada ranking tu ya, kita jangan tengok pada ranking tu nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu, bukan. Kita nak kena lihat daripada ilmu dan juga hartanya. Sudah tentulah yang 8 orang Islam tadi, kalau ikut ranking yang saya sebut nama tadi, Syekh Mukhtar Bukhari, dia orang Kedah Utara sana. Tuan-tuan puan-puan, walaupun dia ranking yang
ke-13 daripada 50 orang ke-13. Tapi tuan-tuan perempuan tahu tak berapa banyak infak dia, berapa banyak sedekahnya kepada masyarakat Islam, khusus di Malaysia ini dan luar negara. Siapa yang pernah pergi ke utara sana, naik highway, tuan-tuan exit dekat utara Kedah sana, tuan-tuan perempuan belok sebelah kiri lebih kurang 1.5 km, tuan-tuan lihat sebelah kanan, tuan-tuan dapat lihat, perempuan dapat lihat Kompleks Bukhari. Itu dia yang buat. Itu dia yang buat. Kompleks Bukhari ni dengan masjidnya, dengan fasarana, rumah kebajikannya, sebagainya lagi. Sebahagian kecil saja tu. Masya Allah, walaupun 5,000 juta, 5 bilion aset dia, tapi sedekahnya, infaknya, zakatnya, Masya Allah, ya. Nak banding dengan yang pertama tadi tu, yang dia hanya ada ilmu dunia aja. Tan Sri tadi tu, Raja Gula tu, kalau Allah takdirkan dia jadi Islam, tuan-tuan, Masya Allah, jadi Muslim, saya rasa dia mungkin lebih lagi banyak infak dia, ya. Kalau kita tengok kan, kat dunia ni, di dunia ni yang paling kaya siapa nama dia? Jeff Bezos, yang pemilik Amazon tu. Dia nombor 1. Keseluruhan billionaire kat dunia ada 2,000 lebih, 2,153 orang. Di dunia ni billionaire ada 2,153 orang. Yang paling pertama, maksudnya yang paling kaya di dunia ini, Jeff Bezos tu. Jeff Bezos tu ada 490 bilion. 490 bilion ni 490 ribu juta. Kalau dia masuk Islam, ni saya pun doa juga, kalau dia masuk Islam, Masya Allah, tuan-tuan perempuan, maka hartanya dengan ilmu agamanya dapat menyelamatkan dirinya. Baik, kategori yang kedua ni Nabi kata apa? Nabi kata Allah tak bagi harta pada dia, tak jadi billionaire pun, tak jadi millionaire, tapi Allah beri ilmu kepadanya, ilmu agama. Fahuwa sadiqun niyah, maka hatinya ini, niatnya ini benar kerana Allah. Dan dia berkata, kata Nabi, ni orang yang tak ada harta tapi dia ada ilmu agama, dia berkata, lau anna li malan, kalaulah Allah beri harta kepada aku. Dia kata gitu. Ni dalam hati dia sadiqunnya, ya, sadiqunnya, hatinya ikhlas, hatinya benar. Dia kata, kalau Allah bagi harta padaku seperti mana yang saya sebut nama-nama tadi, contohnya, la amiltu bi amali fulan, pasti aku akan ikut contoh fulan itu. Fulan ni maksudnya seorang yang memanfaatkan hartanya ke jalan Allah Ta'ala. Cuma dia tak ada harta saja. Dia kata, kalau aku ada duit lah banyak seperti orang tu, pasti aku pun akan bersedekah juga. InsyaAllah, tuan-tuan perempuan, seorang Tan Sri juga kat Malaysia ini dah terkenal, makruf dah, satu Malaysia dah kenal. Dia bina masjid 10% daripada 1 bilion, ribu juta, 100 juta lebih. Duit dia bina masjid 10% daripada 1 bilion, 100 juta lebih. Pernah masuk masjid tu? Pernah solat di situ? Tak pernah. Itu imam, mana masjid tu? Masjid Seri Sendayan. Masjid Seri Sendayan. Masuklah kat sana, cuba tengok bagaimana keindahan masjid itu. Tan Sri ni, Tan Sri, orang banyak duit, tapi dengan hartanya dan dengan ilmu agamanya, dia tak sia-siakan harta itu. Dia bina rumah Allah. Ramai yang imarahkan rumah itu. Satu Malaysia datang mengunjungi rumah itu. Rumah Allah ni, rumah tu rumah Allah ni. Baik, jenis yang kedua ni Nabi kata dia tak ada harta sebanyak tu, tapi Allah bagi ilmu agama pada dia. Dia bercita-cita dalam hati dia, kalau aku jadi kaya lah, aku nak jadi macam si fulan tu, aku akan sedekahkan harta. Tuan-tuan perempuan, kata Nabi SAW, kumpulan yang pertama dan kedua ini, yang pertama yang ada harta, yang ada ilmu agama, yang kedua yang tak ada hartanya, tak kaya lah, maksud tak ada harta tu, ada juga macam kita lah, tapi tak kaya sangat, tapi ada ilmu agamanya, tapi dia bercita-cita kalau dia ada harta dia akan jadi seperti mana orang itu. Kata Nabi, fa ajruhuma sawa, maka kedua-duanya dapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama. Walaupun niat nak bina masjid, macam mana sahabat kita bina 100 juta masjid tu, tapi kita tak ada harta, Allah dah beri pahala dah.
izinkan saya untuk saya tangguhkan kuliah pada pagi ini memandangkan SOP. So kena ikut juga lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan sedikit pencerahan pada hadis tadi. Tak habis pun, lagi dua nanti kita sambung lah. Tengok bila-bila pula ada masa ada ruang untuk kita bersama, insyaAllah kita akan sambung. Yang penting tuan-tuan puan-puan, ambillah ilmu yang bermanfaat daripada Nabi SAW. Contoh yang terbaik adalah Rasulullah. Contoh yang kedua terbaik adalah para sahabat. Contoh yang ketiga terbaik adalah para ulama yang mengikut jejak langkah para sahabat di kalangan tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan itu. Aku qulu qali hadza billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Allahumma ja'al majlisana hadza wa fiyyu min hadza fi sa'ati hazi bi barakatan wa rahmatan minka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا